Sahabat Nabi, Safinah Maula Rasulullah, pernahkah anda mendengar kisah seorang kawan yang mempunyai kekuatan luar biasa? Dia mampu membawa barang-barang yang dibawa oleh unta, bukan hanya seekor unta, tetapi sehingga 6 ekor unta. Barangan yang dibawa oleh 6 ekor unta itu boleh dipikul oleh Safinah seorang diri. Dengan bebanan yang begitu berat, Safinah terus tidak ada bantahan. Keturunan dan sukunya Safinah, Abu Abdurrahman atau juga dikenali sebagai Abu Bakhturi Maula Rasulullah, pada asalnya adalah hamba kepada Ummu Salamah, isteri Rasulullah. Kemudian beliau dimerdekakan dengan syarat menjadi hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya. Dia dilahirkan di Arab tetapi keturunannya adalah dari bangsa Parsi. Persahabatan Safinah dengan Nabi. Kata Safinah, nama sebenar saya Qais, kemudian Nabi menggantikannya dengan Safinah. Ada yang bertanya, kenapa kamu bernama Safinah? Maksudnya bahasa Melayu ialah kapal. Dia menceritakan, pada suatu hari Rasulullah sedang bermusafir bersama beberapa orang sahabatnya, dan mereka juga membantah untuk membawa barang-barang mereka. Lalu baginda bersabda kepadaku, kembangkan kainmu. Saya pun sebarkan mengikut permintaannya. Dia memasukkan barang-barang ini ke dalam kain saya dan kemudian membawanya kepada saya sambil berkata, bawalah, sesungguhnya kamu adalah sebuah kapal. Kemudian Safinah berkata, sekarang apabila saya membawa beban seekor unta, 2 atau 5 hingga 6 ekor unta, saya tidak merasakan ia suatu beban yang berat. Hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya 3701. Hadis riwayat Safinah dari Safinah yang meriwayatkan dari Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada musibah yang menimpa seorang hamba dan dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibahku kerana aku bersabar, kemudian gantilah dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Allah akan membalasnya dengan kesabarannya dengan musibah dan mengganti kerugiannya dengan yang lebih baik. Ummu Salamah menyambung, ketika Abu Salamah, suamiku, meninggal, aku berfikir, siapa lagi yang lebih baik daripada Abu Salamah? Tetapi Allah menguatkan hatiku untuk berkata, Allah juga mengahwinkan saya dengan Rasulullah dan bukannya suami saya. Ini adalah pengajaran yang berharga bagi kita umat Islam, untuk melafazkan doa ini ketika ditimpa musibah atau musibah. Semoga Allah menggantikan kehilangan yang kita alami ketika ditimpa musibah dengan yang lebih baik. Kematiannya, tahukah sahabat semua, Safinah juga ialah insan terakhir yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa para sahabat menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mughirah bin Syu'bah ingin memeluk jasad baginda Nabi. Lalu, beliau mencabut cincin yang dipakainya dan mencampakkannya ke dalam kubur. Beliau berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang berada di situ, cincinku itu telah terjatuh, aku mahu turun mengambilnya. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, demi Allah, wahai Mughirah, engkaulah yang mencampakkannya, maka ini tidak sesuai bagimu, turunlah kau wahai Safinah. Maka insan terakhir yang memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Safinah, Adam Rasulullah, dan beliau hidup dalam keadaan bangga bukan kerana harta, pangkat, ilmu dan selain daripada itu. Sebaliknya, beliau berasa bangga sepanjang hidupnya sehinggalah beliau meninggal dunia kerana dapat memeluk dan menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Mari sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindui dan cintai. Safinah meninggal dunia pada masa Hajjaj bin Yusuf memerintah kota Madinah. Semoga Allah meridhai dan merahmati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini.